Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, hadirin hadirat, para penonton, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama pada pagi ini menyambung pengajian kita dalam A'malul Qulub. Kita telah pun membincangkan sebelum ini tentang at-tafakkur. Ya. Antara amal hati ialah tafakkur. Ya. Disuruh kita berfikir. Itu di antara fungsi akal yang Tuhan bagi kepada kita. Itulah tafakkur. Kemudian pengarang kitab kita ini meneruskan perbincangan dengan amal hati, iaitulah al-khusyuk. Itulah khusyuk. Dan khusyuk ini seperti mana kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul khusyuk. Di antara perhentian tempat-tempat perhentian dalam perjalanan menuju kepada maqam kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maqam mentahqiqkan ubudah lillahi ta'ala, perhambaan diri kepada Allah Ta'ala, ialah khusyuk. Dan khusyuk dari segi makna bahasa Arabnya membawa makna at-tawadhu'u wat-tatamun. At-tawadhu'u wat-tatamun. Merendah diri dan tenang. Itu makna khusyuk. Khusyuk ni merendah diri dan tenang. Dan ia sering dikaitkan dengan manzilatul ikhbat. Al-ikhbat. Ya, al-ikhbat. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa basyiril mukhbitin. Dan ini kita akan datang perbincangannya tentang ikhbat. Jadi khusyuk ialah maknanya adalah merendah diri dan tenang. Tamakninah. Ya, sebab itulah dalam salat, rukun salat adalah tamakninah. Dan nanti kita akan bahaskan bahawa khusyuk dalam salat ni apa status dia. Sebenarnya salat kalau tidak ada khusyuk langsung, kalau salat itu zero daripada khusyuk, dia adalah invalid, dia adalah terbatal. Cuma khusyuk ni dia ada kadar asal dan kadar kamal. Dia ada had minimum yang mesti ada pada salat khusyuk ni, ialah tamakninah. Tamakninah hakikatnya adalah khusyuk. Ya. Sebab salat itu kita disuruh khusyuk. Sebab itu dalam salat kita disuruh hadir niat, tidak boleh, ya. Kita kena sentiasa waspada dengan bilangan rakaat dan sebagainya. Yang ni hadir hati. Tetapi khusyuk ni dia ada tahap dia yang lebih tinggi. Bukan sekadar tamakninah pada zahir, tapi juga dia adalah tamakninah qalbiyah, ketenangan hati. Sebab itu dikatakan al-mutakhasyi', orang yang khusyuk itu adalah huwa alladhi ta'ta'a ra'sahu wa tawadha', orang yang menundukkan kepalanya dan merendah diri. Ya, itu dari segi zahir, itu adalah kesan. Apabila jiwa itu khusyuk, kesannya akan nampak pada anggota badan dari sudut dia tenang, dia merendah diri. Okey. Sebab itu apa nama bila orang duduk
buat satu kerja tak heran dekat orang. Kita kata khusyuk, nampak? Kan? Khusyuk itu maksudnya dia tenang, dia duduk dengan penuh tenang, tidak terganggu dengan keadaan sekitar. Itu adalah dari segi zahir, luaran. So ini makna khusyuk dari segi bahasa. Apa pula makna khusyuk dari segi istilah ulama tasawuf? Ada pelbagai pandangan yang diberi oleh ulama tasawuf. Di antaranya sebelum tu nak ambil juga perkataan Ibn Qayyim, dia kata khusyuk dari segi bahasa ialah al-inkhifadu wal-dhull was-sukun. Rendah diri, menghina diri dan tenang. Dan Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan khusyuk ini apa? Dia adalah qiyamul qalbi baina yaday Rabbi Ta'ala bil khudu'i wal dhillati wal jam'iyyati alaih. Tengok takrif khusyuk yang diberi oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Dia kata apa? Qiyamul qalbi. Bukannya sekadar berdiri badan. Tapi khusyuk ni amal qalbi yang akan ada kesannya pada anggota badan. Ya? Dia kata khusyuk ni ialah qiyamul qalbi. Berdirinya hati. Berdirinya jiwa. Di hadapan Tuhan Tabaraka wa Ta'ala. Qiyamul qalbi. Berdirinya hati, jiwa kita. Menghadap Tuhan Azza wa Jalla. Bil khudu'i, dengan penuh menundukkan diri. Wal dhulli, penuh menghinakan diri. Wal jam'iyyati alaih, dan fokus. Inilah khusyuk. Khusyuk ni ialah kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapkan jiwa kita, bukan sekadar wajah kita, bukan sekadar badan kita menghadap kiblat, tetapi jiwa kita merasai an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Dia menghadapkan dirinya, bukan sekadar menghadapkan wajah ke arah kiblat tapi pemikirannya ke lain, ingatannya ke lain. Tidak, khusyuk ni dia fokus dalam ibadat. Dia merasakan dirinya hina di depan Tuhan, rasa dirinya rendah di depan Tuhan, dan dia fokus dalam ibadat. Dalam keadaan dia sentiasa sedar dia sedang beribadat. So khusyuk ni apa kata Ibn Qayyim? Qiyamul qalbi baina yaday Rabbi Ta'ala bil khudu'i wal dhillati wal jam'iyyati alaih. Menghadapnya jiwa di hadapan Tuhan Tabaraka wa Ta'ala dengan menundukkan diri, dengan rasa hina dan fokus. Tidak ada kalih-kalih. Dan di antara makna khusyuk juga, ini yang disebut oleh Ibn Qayyim rahimahullah, ini takrif yang sangat baik. Kata Al-Junaid Al-Baghdadi, kita ambil beberapa takrif lah. Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala memberikan takrif khusyuk. Dia kata al-khusyu'u tadhallulul qulubi li'allamil ghuyub. Sama juga lebih kurang. Tadhallulul qulubi, kerana amalan hati ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia perasaan, dia emosi. So bila kita tanya ulama tasawuf, khusyuk tu apa? Macam mana nak abang dia? Macam mana kita nak transfer perasaan kita kepada orang? Kita tak boleh. Perasaan cannot be transferred. Maksudnya kita tak boleh pindah rasa. Kan? Kalau kita kata kita pegang benda panas, orang kata panas tu orang macam mana panas? Cara yang terbaik untuk kita nak jawab soalan dia ialah kita ambil benda yang kita pegang rasa panas tu, pergi buh kat dia pula. Tak gitu. Kan? Kita sakit, luka, kena toreh. Kan? Nak bagi dia rasa apa yang kita rasa, kita kena toreh dia juga.
baru boleh. Itu adalah cara syuur dipindahkan. Jadi ulama tasawuf bila depa bincang tentang amalan hati, depa sebenarnya adalah dia expressing dia own emotion. Setiap orang cuba memberikan satu sifat dan semua tarif adalah takrib. Macam kita tahu bahawa hakikatnya tarif tidak memberikan taswir, tidak memberikan gambaran yang sebenar. Dia hanyalah satu bentuk dia hanyalah satu bentuk takrib, mendekatkan ya gambaran. Dia bukan memindahkan gambaran yang sempurna. Ya. Dan satu-satunya cara untuk kita pindahkan gambaran yang sempurna ialah dengan kita merasai. Itu ulama tasawuf selalu kata man lam yadhuq lam yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Jadi kata al-khusyu' tadhallulul qulub li'allamil ghuyub. Penghinaan, perbuatan menghina dan merendahkan diri akan jiwa. Jiwa merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya kepada Tuhan. So itu adalah khusyuk. Okay. Dan kata Ibn Qayyim, ajma' al-'arifuna ala anna al-khushu'a mahalluhu al-qalb wa thamaratuhu ala al-jawarih fahiya tudhiruh. Telah menjadi sepakat para ulama al-'arif billah bahawa khusyuk ini tempatnya di hati, di qalb. Tetapi dia ada kesan, ada hasil yang akan nampak pada anggota badan. Khusyuk ni, sebab itu Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia tengok satu orang duduk semayang, radhiyallahu anhu tengok orang semayang tak tenang, gerak sana gerak sini, dia kata kalau hatinya khusyuk, tangannya juga akan diam. Jadi khusyuk ni dalam hati, tapi dia akan ada hasilnya di anggota luaran. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok satu orang dalam sembahyang duk main janggut dia. Lalu Nabi kata, kalaulah hatinya khusyuk, maka anggota badannya juga akan khusyuk. Jadi khusyuk ni ada puncanya daripada hati, akan zahir pada badan. Sebab itu kata sebahagian para sahabat radhiyallahu anhum, antaranya Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia kata a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah daripada khusyuknya orang munafik. Qila lahu wa ma khusyu'un nifaq? Qala an tara al-badana khashi'an wal qalbu ghairu khashi'. Iaitu engkau tengok orang itu badannya khusyuk, nampak macam khusyuk, badan tak bergerak, tapi jiwa tak khusyuk. Dalam otak dia fikir macam-macam. Tengah semayang nampak macam khusyuk, tapi sebenarnya dia automatik saja. Dia automatik. Pasal benda tu dia buat setiap hari dan dia pun tak pernah tukar zikir. Zikir yang sama dia baca daripada dia umur 6 tahun belajar semayang sampai lah umur 60 tahun. Jadi benda tu dah jadi automatik. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asina. Baca Quran semua lancar di mulut. Tak silap dah pasal benda tu dah duk buat setiap hari. Jadi rutin. Ya, tapi dia tidak ada hadir. Dalam otak dia duk fikir lagi nak makan apa, lagi nak pergi shopping apa. Itu yang dia fikir. Dalam semayang. Ya. Tidak ada khusyuk. Ya.
Sebab itulah kata Fudail bin Iyad rahimahullah, kana yukrahu an yuri ar-rajulu min al-khushu'i akthara mimma fi qalbih. Dan sebab itulah ulama salaf, kata Fudail bin Iyad, tidak suka satu orang itu buat-buat khusyuk lebih daripada dalam hatinya. Tak payah buat-buat. Sebab itu dia riak. Hakikatnya yang perlu dilatih ialah jiwa. Ya? Yang perlu khusyuk itu jiwa. Sebab setengah orang, dia ingat dengan dia khusyuk luaran, dia berpura-pura khusyuk, maka dia sudah dianggap khusyuk, ataupun dia nak kata orang tu, orang nak kata dekat dia ahli ibadah dan sebagainya. Ya? Kata Syekhul Islam, ya, Ismail Harawi, dalam kitab dia Manazilus Sairin ni, dia bagi takrif khusyuk. Dia kata al-khusyu'u khumudun nafsi wa humudu tiba' li muta'azim au mufzi'. Ni bahasa dia bunga sikit lah. Ya. Dia kata khusyuk ni ialah redamnya jiwa dan hilangnya tabiat kepada sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang agung, sesuatu yang besar atau yang mengejutkan. Dia lebih kurang samalah makna dia dengan apa disebut oleh Al-Junaid tadi, tazallulul qulub li'allamil ghuyub. Ya. Dan Ibn Qayyim kata khusyuk ni dia berhimpun padanya at-ta'zim, satu perasaan, satu keadaan yang berlaku disebabkan dalam jiwa kita ni ada rasa ta'zim, rasa kagum, rasa hebat kepada Allah Ta'ala, mahabbah, cinta, zul, hina, inkisar, patah hati. Ya. Kita ni bila menghadap Tuhan, kita kena ada inkisar, kita kena ada rasa remuk redam di atas kesalahan dan dosa yang kita buat. Ini perasaan yang wajib ada. Ya, bila kita yang dikatakan perasaan bagaimana taubat itu, taubat ini mestilah dalam keadaan ada rasa remuk redam. Remuk redam tu memang rasa menyesal, rasa patah hati, pecah jiwa atas perbuatan yang telah kita lakukan. Itulah taubat. So khusyuk ni dia menghimpunkan seberapa perasaan ini. Bila berhimpunnya perasaan hati ini, rasa agung Tuhan, rasa hebatnya Tuhan, menyebabkan kita rasa diri kita kerdil, hina. Ya, kita ni insan yang hamba, yang jahat, yang berdosa, menghadap Tuhan yang memberikan karunia yang begitu banyak kepada kita. Perasaan itu bila hadir, maka kita akan khusyuk, kita akan fokus kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian musannif dia pergi kepada perbezaan khusyuk dengan ikhbat. Dan khudu' dan dhara'ah. Sebab dia sering macam kita sebut tadi, sering dipasangkan, dipadankan dengan makna al-ikhbat, di mana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj ayat 34, wa basyiril mukhbitin. Yang Allah Ta'ala sebut sifat mereka itu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Yang mana orang mukhbitin ni Tuhan kata mereka yang apabila diingatkan tentang Allah, bergementarlah jiwa mereka dan mereka sabar atas apa jua musibah yang menimpa mereka dan mendirikan salat, dan daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Dan kata Ibn Qayyim rahimahullah, al-khabtu pada asal bahasa maknanya ialah tempat yang rendah daripada bumi. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan makna al-mukhbitin sebagai al-mutawadhi'un, orang yang tawadhu'. Dan kata Mujahid, al-mukhbit al-mutma'innu ila Allah azza wa jal. Orang yang mukhbit ini ialah orang yang tenang kepada Allah azza wa jal. Dan kata Ibrahim al-Akhfash, al-mukhbitin ialah al-khashi'un. Tengok, al-Akhfash mentafsirkan mukhbitun dengan khashi'un, orang yang khusyuk.
Dan semua pendapat ulama dalam menafsirkan makna ikhbat berlegar pada dua makna, iaitulah tawadhu' dan as-sukun ila Allah. Tenang dan diam jiwa kepada Allah Ta'ala. Dan sebab itulah ditatminkan, dimasukkan ke dalamnya makna tama'ninah dan inabah dan sukun, tenang kepada Allah. Jadi ikhbat ni, dia kata Syekh Ismail Harawi, dia adalah min awwali maqamati tama'ninah. Dia adalah peringkat awal tama'ninah. Ya. Iaitulah keadaan yang tenang, yakin dan percaya kepada Allah Ta'ala. Dan peringkat pertama, seorang itu akan rasa tenang, yakin dengan Allah Ta'ala, percaya kepada Allah sehingga dia tidak lagi liar dengan Allah, dia jinak dengan Allah Ta'ala, ialah dia ikhbat, dia diam, dia tenang apabila menghadap Allah Ta'ala, bila beribadat. Ya. Jadi apa beza ikhbat dengan khusyuk? Ya. Dia kata ikhbat ni hampir makna dengan khusyuk. Ya. Tetapi khusyuk lebih tinggi. Kerana khusyuk ada padanya dhullul qalb, rasa hina hati dan rasa remuk redam jiwa, disertai dengan rasa cinta dan mengagungkan. Dan kalau kita boleh kata ikhbat ni adalah di antara maratib ataupun di antara peringkat khusyuk, tidak salah. Ya. Dia adalah permulaan, seperti mana kata Abu Ismail Harawi, iaitulah dia adalah permulaan tama'ninah. Ya, dan tama'ninah ni adalah sebahagian daripada khusyuk. Rasa tenang kepada Allah Ta'ala. Dan bila dia masuk ibadat tu, dia rasa jiwa dia tenang. Dia rasa hilang segala masalah, dia rasa tenang, dia rasa seronok, dia tidak ada rasa tak selesa dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu adalah ikhbat. Adapun khusyuk dengan khudu' juga hampir sama, dan khudu' adalah satu elemen yang akan membentuk khusyuk. Khudu' ialah tunduk, rasa rendah diri, rasa hina diri di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Demikian juga at-tadarru'. Ya. Tadarru' kepada Allah ialah menghina diri, merendah diri depan Tuhan. Tetapi khusyuk ni dia bukan sekadar rasa hina, rasa rendah diri, tapi digabungkan dengan rasa cinta, digabungkan dengan rasa agung kepada Tuhan. So bila berhimpun perasaan ini, khudu', tadarru', dhul, inkisar, mahabbah, ta'zim, haibah, rasa kehebatan Tuhan dalam jiwa, kita akan datang satu keadaan nama dia khusyuk. Kita tidak akan lagi fikir benda lain. Iaitulah fokus dalam ibadat. Khusyuk ni senang kita kata dia adalah fokus dalam ibadat. Dia adalah fokus dalam perhambaan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan sekadar fokus sewaktu beribadat. Itu adalah satu elemen khusyuk. Khusyuk ketika salat, khusyuk ketika berzikir, khusyuk ketika baca Quran. Itu adalah didikan. Tetapi hakikatnya hidup kita daripada kita celak mata sampai kita pejam mata, celak mata balik sampailah nyawa kita keluar, kita dalam ibadah. Kita tak pernah putih. Kita sentiasa hamba Allah Ta'ala. Kita dalam ubudiyah, dalam ta'abud. Jadi orang yang khusyuk ini ialah orang yang sentiasa rasa hina, cinta, kagum dan agung akan Tuhan. Dia 24 jam macam itu keadaannya. Itulah maksud kita nak mencapai amalan hati ni. Ya, bukan sahaja khusyuk itu diwajibkan dalam solat. Sebab sebenarnya khusyuk adalah amalan hati. Dan ibadat hati ni dia mulazim. Dia tidak ada waktu yang terpisah daripada jiwa. Ya, ibadat hati ni ibadat yang memang kena ada. Perasaan tu kena sentiasa hadir dalam hati kita sepanjang masa. Yang mana kalau ibadat hati ni hilang sekejap, itulah waktunya
kita akan diculik oleh syaitan. Itulah waktunya iman kita menjadi rendah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang kata iman itu bertambah bila emosi, perasaan kita kepada Allah, daripada perasaan yang kita sebut daripada ikhlas, tafakkur, khusyuk, ya, apa yang telah kita belajar dan kita akan belajar, rasa syukur, rasa ta'zim, rasa haibah, rasa rahbah, raghbah, khauf, raja, mahabbah. Perasaan ini sentiasa ada. Semakin perasaan itu sentiasa melazimi jiwa kita, semakin jauhlah kita daripada culikan syaitan. Semakin kurang perasaan ini dalam jiwa kita, dan kadang-kadang kita lalai dan lupa akan perasaan ini. Perasaan ini kadang-kadang dia pause kejap daripada jiwa kita. Itulah waktunya di mana syaitan akan datang. Dan itulah mana waktunya dia akan menculik kita daripada Allah Ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Jadi kita balik kepada perbincangan khusyuk ini. Musannif kemudiannya dia sebut tentang kepentingan khusyuk dan kedudukan khusyuk. Dia kata khusyuk ni sangat penting. Antara kepentingan khusyuk, ya, kita boleh ambil sikit di sini apa yang Ibn Qayyim bawa dalam Madarij As-Salikin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu. Alam ya'ni lilladzi. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba masanya bagi mereka yang beriman itu untuk khusyuk jiwa mereka kepada zikrillah, kepada ingatan terhadap Allah apabila mereka mengingat Allah dan apa yang turun daripada kebenaran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata, "Ma kana baina islamina wa baina an 'atabana Allah bi hadhihi al-ayah illa 4 sinin." Ayat ni ayat Makkiyah. Surah Al-Hadid, ayat Makkiyah yang Ibnu Mas'ud kata ayat ni turun bila? 4 tahun lepas kami masuk Islam. Ibnu Mas'ud di antara orang yang terawal. Subhanallah. 4 tahun Tuhan sudah mencela orang iman, orang mukmin kerana tidak khusyuk kepada Allah Ta'ala. Maknanya khusyuk ni adalah perasaan yang mesti segera ada dalam jiwa orang beriman. Dia tidak boleh tangguh-tangguh lagi. Ya, tak boleh lama-lama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata, "Inna Allah astabta'a qulubal mu'minin fa'atabahum ala ra'si 13 sanah min nuzulil Quran." Sesungguhnya Allah menganggap hati orang beriman itu lambat. Pada penilaian Allah Ta'ala, hati orang beriman lambat untuk khusyuk. Lalu Allah mencela mereka setelah 13 tahun daripada turunnya Al-Quran. Ini peringkat Makkiyah. Sebelum berhijrah ke Madinah, mesti kena ada khusyuk dalam hati. Mesti sudah ada hadir rasa khusyuk dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tidak perlu tunggu turun syariat-syariat. Maknanya, ya, tidak perlu khusyuk ni ialah benda yang kita kata perasaan yang paling terawal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut supaya orang Islam khusyuk,
apabila Allah Ta'ala menuntut orang Islam untuk khusyuk dalam tempoh yang begitu apa Ibnu Mas'ud kata 4 sini daripada tempoh masuk Islam, ya. Sedangkan Ibnu Mas'ud adalah minas sabiqin al-awwalin, minas sabiqin al-awwalin, yang berhijrah 2 hijrah, hijrah Habsyah dan juga hijrah ke Madinah. Tidak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Menunjukkan bahawa para ulama kata pentingnya khusyuk ini. Kerana apa? Dia adalah satu ibadat hati yang Allah Ta'ala tegur orang beriman. Bila nak khusyuk ni? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bila nak rasa khusyuk? Tuhan minta segera untuk khusyuk itu hadir dalam hati. Menunjukkan khusyuk ni adalah satu ibadat, satu perasaan yang sangat-sangat dikehendaki oleh Tuhan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan syarat kejayaan dunia akhirat ini pada khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Tengok syarat untuk berjaya, ya, untuk berjaya ialah salat kena khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Salat tidak diterima melainkan dengan khusyuk. Dan Allah Ta'ala kata fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang yang sahun dia tidak khusyuk. Macam mana nak khusyuk kalau dah salat pun dekat nak habis waktu? Sebab itulah disebut ini adalah perangai orang munafikin yang tunggu sampai dah nak habis waktu, dia pun segera bangkit dan mematuk-matuk macam ayam patuk. Semayang laju-laju kalut-kalut. Tak ada khusyuk. Orang yang semayang tak khusyuk, Tuhan kata kelakar. Wail. Orang yang semayang tapi nak berjaya, tak cukup semayang saja. Tuhan tak kata qad aflahal mu'minun allazina yusallun, dah, allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk dalam semayang, bukan sekadar yang semayang. Subhanallah. Ya, subhanallah. Jadi sebab itulah kita akan tengok nanti khusyuk ni wajib. Itu kita akan baca perkataan bahasan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kamu minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Kalau kita nak dapat pertolongan daripada Allah atas musibah yang menimpa kita, Tuhan suruh buat 2 benda. Yang pertama puasa, yang kedua salat. Ya. Puasa itu sabar. Sabar dengan cara kita berpuasa, dengan kita melatih dan kita sabar. Dan yang kedua salat. Kana Nabi SAW idza hazabahu amrun faza'a ila salah. Nabi bila ada masalah, Nabi segera pergi salat. Ya. Tetapi Tuhan kata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan ia satu benda yang besar untuk dibuat. Benda yang payah, yang renyah untuk dibuat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk tu siapa? Mereka yang yakin akan bertemu dengan Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah Ta'ala. Yakin dengan hari akhirat. Jadi Tuhan pasangkan. Kalau hang betul beriman dengan hari akhirat, hang khusyuk. Dan hang takkan boleh melaksanakan salat dan sabar dengan musibah yang ditimpakan kepada kamu, melainkan kalau kamu ini ada dalam hati dah ada khusyuk. Kalau dalam hati tidak ada khusyuk, tidak boleh sabar dengan musibah. Ya. Dan kita dah baca tadi juga Allah Ta'ala letakkan syarat kejayaan. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Dan Tuhan letakkan sifat ini, kemudian Tuhan kata ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Inilah pewaris syurga. Kalau nak jadi pewaris syurga, nak dapat syurga, kena ada khusyuk dalam solat. Ya. Dan solat, ganjaran solat, sedangkan solat ni adalah imaduddin, tiang agama. Ra'sul amril Islam wa amuduhu salah. Nabi kata kepala segala perkara Islam. Masuk Islam baru Tuhan kira amalan. Kemudian tiang bagi Islam itu ialah salat. Wa amuduhu as-salah. Dan salat itu hanya dapat ganjaran mengikut kadar khusyuk. Dalam hadis Nabi kata Hasan ibn Atiyah, inna ar-rajulaini la yakunani fi salatin wahidah wa inna bainahuma fil fadli la kama baina as-sama'i wal ard. Kata Hasan ibn Atiyah, berdasarkan ni perkataan ni ada juga hadis yang menyebutkan benda ini daripada Nabi SAW, bahawa dua orang salat tapi beza salat itu macam langit dengan bumi. Itu berdasarkan pahala itu dikira berdasarkan khusyuk. Dan demikian juga di antara perkara yang ditakuti ialah dalam hadis daripada Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yurfa'u minan nasi al-khusyu'. Sesungguhnya benda pertama yang akan diangkat daripada manusia, daripada umat Islam di akhir zaman bila nak berlakunya kiamat ialah khusyuk. Na'udzubillah min zalik. Kita tahu bahawa kiamat ini hanya akan berlaku kepada syirarul khalq. La taqumu as-sa'atu illa ala syiraril khalq. Tidak bangkit kiamat melainkan pada orang yang paling jahat, makhluk Tuhan yang paling jahat, yang paling kapiak. Dan di antara tanda nak jadi keadaan itu ialah Tuhan akan angkat rasa khusyuk. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kata Hudzaifah bin Al-Yaman, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyu' wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salah. Benda pertama yang akan hilang daripada agama kamu ialah khusyuk, dan yang terakhir sekali salat. Bila hilang khusyuk, lama-lama hilang salat. Salat bila tak khusyuk, lama-lama dia akan bawa kepada tinggal itu salat, hilang salat. Na'udzubillah min zalik. Dan kita dah sebut tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala pada penilaian Tuhan, walaupun orang Islam masa itu baru masuk Islam, kata Ibn Mas'ud 4 tahun daripada Islam kami, tetapi Allah telah menyatakan bahawa tindakan mereka lambat khusyuk itu sesuatu yang tidak patut, dan Tuhan mencela. Sepatutnya khusyuk ni kena datang at the first place. Bila beriman, kena tu ada rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara menunjukkan khusyuk ni begitu penting, terutamanya untuk salat. Bila ditanya kepada Nabi, ayul amali afdal, apakah amalan yang Allah, Nabi sebut as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktunya. Ya? Tetapi bila musim panas, Nabi suruh supaya salat Zuhur itu dilewatkan. Dan Nabi bercerita supaya sembahyang Isyak dilewatkan. Supaya orang buat semua pekerjaan, sembahyang Isyak, lepas tu tidur. Pasal apa? Kerana pentingnya khusyuk. Sehingga kan, bila dah idza uqimatis salah, Nabi kata, bila salat dah diqamatkan, fa'alaikum bil waqari was sakinah. Hendaklah kamu dalam keadaan tenang dan berjalan. Jangan berlari-lari. Pasal apa? Pasal Nabi tak nak sembahyang dalam keadaan tidak khusyuk. Hilang khusyuk tu lebih teruk daripada segala yang lain. Biar hang jadi masbuk, tertinggal rakaat tak apa. Biar hang terlepas jemaah pun tak apa. Ini kita akan ulas nanti macam mana konsep khusyuk dengan jemaah. Ya? Biar kita lambat sampai kita
dah terlewat. Malah sepatutnya seorang mukmin dia kena bersiap sedia daripada awal. Tapi kalau tiba-tiba keadaan jadi terlambat, nampak macam mana? Pastikan solat kita tu jangan hilang khusyuk. Jangan hilang khusyuk. Tak menunjukkan Nabi sangat menjaga khusyuk dalam solat. Dan kita dapat lihat khusyuk ni datang dalam Quran dengan makna-makna yang kita sebut tadi, di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 108, wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan rendahlah dan hinalah segala suara kepada Ar-Rahman. Kamu tidak mendengar melainkan bisik-bisikkan hembusan-hembusan. Ini di akhirat. Jadi makna khusyuk, di antara makna khusyuk yang Tuhan sifatkan ialah suara. Suara jadi khusyuk ialah suara pelan. Tak berani cakap kuat, tak berani cakap deras depan Tuhan. Ya? Sebab itu Tuhan kata, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Hendaklah kamu berdoa kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu menghinakan diri, rendah diri. Dan dalam keadaan takut dan tanpa menguatkan suara. Kerana bila kita kuat suara itu macam seolah-olah, ini kadang-kadang ada orang berdoa, dia macam menjerit, macam terkah. Especially kadang-kadang Tok Khatib. Sekarang ni bila khutbah Jumaat, dia tempat kita nak kempen, nak nasihat ialah pada isi khutbah. Jangan gunakan doa untuk kempen. Ya. Ini kadang-kadang tengah-tengah berdoa tu, adalah pengalaman saya semayang, terkejut kita. Dia berdoa tapi dia kata, ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Kami ni orang jahat, kami ni buat dosa. Jerit. Apa benda ni? Kan? Ini mengarut. Awak tengah berdoa, bukan tengah marah orang yang buat dosa. Kalau hang nak tegur anak jemaah hang supaya berhenti buat dosa, masa awal-awal, ittaqullah. Ittaqullah lembut. Ittaqullah. Dia. Kan? Dia tak ittaqullah tu tak ada perasaan. Macam ngantuk je. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Ayuhan nas ittaqullah. Ittaqullah qu anfusakum wa ahlikum nara. Tak ada apa. Masa tu tak mau menjerit, tak mau contoh. Sedangkan Nabi SAW bila Nabi bagi khutbah, ihmarat ainah. Merah mata-mata Nabi. Kan? Tapi masa doa, kita kena doa dengan tadarru', dengan khufyah, dengan dunal jahri minal qawl. Ya? Tidak menjerit-jerit, tidak menerkah-terkah. Itu bukan cara doa. Kan? Doa ni dia kena merendah diri. Kena remuk redam. Kena rasa hina. Kena fokus. Doa, kita nak doa esok hari, nak doa hari Arafah. Kan? Jadi tak kena gaya. Kadang-kadang tu. Jadikan doa tempat kempen. Jadikanlah kami ni orang yang membayar zakat, menerusi bla bla bla. Berwakaf menerusi bla bla bla. Menderma kepada anak yatim menerusi tabung sekian. Badan kebajikan sekian. Apa ni? Ini dia panggil i'tida' fi doa. Melampau dalam doa. Melampau dalam doa. Kalau you nak kempen, suruh orang bayar zakat kepada mahli agama, kempen dalam ucapan, jangan kempen dalam doa. Nak kempen untuk wakaf, kempen dalam khutbah, isi khutbah. Jangan kempen dalam doa masa khutbah. Dia appeal. Pasal doa kita tak boleh. Doa terperinci. Benda yang tak patut. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada neraka.
daripada panahnya, daripada rantainya, daripada belitan ular berbisanya. Sahabat dengar anak dia berdoa macam tu. Dia kata, wahai anakku, kalau kau dah minta lindung dari neraka, lindung semualah. Ya. Kan? Takkan pula engkau diselamatkan Tuhan neraka tapi engkau kena panah dia, engkau kena. Ya. Itu dah jami'. Nabi suka doa yang jami'. Doa Nabi ialah dia bersifat jawami', itu disifatkan jawami'ul ad'iyah. Doa yang menghimpunkan semua kebaikan dan minta lindung daripada semua keburukan. Sebab tu doa Nabi tak pernah tinggal daripada. Doa hak paling banyak Nabi doa dalam hidup dia daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa-doa hak Nabi ajak kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma inni as'aluka minal khairi, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Doa-doa Nabi semua bentuk macam itu. Kan? Dia doa yang penuh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi semua adalah kunci kejahatan. Neraka, azab kubur, fitnah hidup dan mati, yang macam-macam lah. Yang fitnah hidup dan mati ni kalau kita nak perincikan sampai sudah takkan habis. Dan fitnah Masih Ad-Dajjal. Selamat empat benda ni, selamat semua. Nabi dia suka doa-doa yang berbentuk key point, straight to the point. Dia tidak ada. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa amal. Wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa amal. Allah. Simple tapi maknanya luas. Ya. Kita menzahirkan permintaan, menzahirkan bahawa kita ni bergantung hidup kepada Allah, tapi kita juga menzahirkan bahawa Tuhan yang kita minta doa ni Tuhan yang Maha mengetahui, Tuhan yang meliputi ilmunya akan segala sesuatu, bukan Tuhan yang kita nak kena habaq perinci. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Subhanallah. Doa-doa yang jawami' macam ni lah yang Nabi duk guna. Kan? Bukan doa yang lalut. Tak mau doa melalut, tak mau. Kecuali kalau kita ada hajat spesifik, boleh. Kan? Tapi Nabi, banyak doa Nabi adalah doa-doa yang dia panggil jawami'ul ad'iyah. Doa yang bersifat menghimpun. Doa yang straight to the point. Ya. Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung berkecai kalau Quran turun pada dia. Khashi'an. Tuhan kata sebab apa? Sebab dia khusyuk. Terhimpun padanya rasa takut hebat kepada Allah Ta'ala. Ya. Di antara makna khusyuk dalam Quran ialah makna yang kita nak pakai di sini, iaitulah alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitulah rasa hina, rasa rendah diri, ya. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, apa makna khusyuk tu? Idza qamu fi shalah aqbalu ala salati. Bila mereka salat, mereka fokus kepada salat mereka. Wa khafadu absarahum ila mawdi'i sujudihim, dan mereka menundukkan pandangan mata mereka ke tempat sujud mereka. Wa alimu anna Allah yuqbilu alaihim, dan mereka tahu Allah sedang menghadapkan wajahnya kepada mereka. Fala yaltafituna yaminan wala shimalah. Mereka tak pusing kanan, pusing kiri. Subhanallah. Kata Ibn Abbas, khusyuk dalam salat tu apa? Khaifuna sakinun, dalam keadaan takut, tenang kepada Allah Ta'ala. Ya. Sakinah.
Dan sebab itu disebut di antara makna khusyuk adalah waqumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kamu untuk Allah dalam keadaan qunut. Qunut ni ialah apa? Berdiri lama dalam keadaan tenang, diam, tak ada gerak-gerak, tak ada goyang-goyang. Lepas tu kita disuruh salat dalam keadaan qunut, qanitin. Berdiri lama dalam salat. Lepas tu ini rukun salat utama disebut dalam salat dalam Quran. Waqumu lillahi qanitin warka'u ma'ar raki'in. Wasjud waqtarib. Ini adalah rukun utama salat. Berdiri, rukuk, sujud. Dan sujud adalah matlamat. Ya. Jadi kita tengok di sini, ya, di antara makna khusyuk ialah al-qunut, dalam keadaan berdiri tenang. Seperti mana kita bila kita baca qunut subuh, kita berdoa kepada Allah. Macam tu jugalah kita disuruh berdiri masa baca Fatihah, berdiri masa i'tidal, disuruh tamakninah pada waktu-waktu ini. Di antara makna khusyuk ialah takut kepada Allah. Allah Ta'ala sifatkan para hambanya, para anbiya, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka beribadat kepada kami dalam keadaan gemar kepada ganjaran kami, gerun akan azab kami, dan mereka itu khusyuk kepada kami. Takut, cinta, harap kepada kami. Ya? Takut yang berterusan dalam hati. Di antara makna khusyuk adalah tawaduk, merendah diri. Dan di antara makna khusyuk datang dalam Quran ialah wataral arda khashi'ah wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Di antara tanda kebesaran Tuhan, kamu lihat bumi itu khashi'ah. Khashi'ah yakni hamidah, dalam keadaan tidak ada tumbuh-tumbuhan, kering kontang. Jadi itu memberikan kita makna khusyuk dari segi bahasa dan juga dari segi makna istilahnya. Khusyuk ni ialah takut, merendah diri kepada Tuhan, ya, sentiasa dalam keadaan hadir hati itu bahawa dirinya dalam perhambaan diri kepada Allah Ta'ala. Okey. Demikian juga dalam sunnah Nabi SAW, hadis-hadis tentang khusyuk. Nabi kata daripada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ti kabirah wa dhalika ad-dahra kullah. Tidak ada seorang Muslim yang hadir padanya waktu salat fardu, lalu dia memperelokkan wuduknya, wuduk untuk salat tersebut, dan khusyuk salat tersebut, dan rukuk salat tersebut, melainkan ia menjadi penghapus dosa bagi sebelum waktu salat itu, selama mana tidak melakukan dosa besar. Dan itu selama-lama untuknya. Sebab tu Nabi sifatkan salat 5 waktu ni macam, Nabi kata, kalau depan rumah kamu ada sungai yang kamu mandi dalamnya 5 kali sehari, ada tak tinggal daki kat badan? Tak ada. Ya? Tak ada jadi daki pun habuk. Ya? Demikianlah salat itu, dia sentiasa menghapuskan dosa. Sehingga datang satu orang kata dekat Rasulullah, aku ni telah melakukan satu dosa jenayah yang menyebabkan boleh kena had, hukuman hudud. Nabi kata tunggu. Sekarang masuk waktu semayang. Mari kita pergi semayang. Nabi tak tanya dia buat apa. Lepas dah semayang, Nabi tak, dia nak mengaku lagi sekali. Nabi kata, bukankah tadi kita dah semayang? Dia kata dah semayang, dah solat. Kalau dah solat, selesai. Allah ampun dosa. Kan? Dan Nabi SAW bersabda daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mathalul mujahidi fi sabilillah wallahu a'lamu man yujahidu fi sabilihi kamathalil sha'imil qa'imil khashi'ir raki'is sajid. Umpama orang yang berjihad jalan Allah itu, dan Allah jua yang lebih tahu siapa yang benar-benar berjihad dia jalannya, seumpama orang yang puasa berdiri dengan khusyuk, rukuk dan sujud kepada Allah Ta'ala. Dan sebab itulah doa kita dalam rukuk, Nabi SAW baca dalam rukuk, zikir dan rukuk dia,
Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa bashari wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah, kepadamu jualah aku rukukkan badanku, dan denganmu lah aku beriman, dan kepadamu aku serahkan diriku. Telah khusyuklah pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulang belulangku, kulitku, sendi-sendiku, dan segala yang ditanggung oleh kakiku kepadamu. Jadi bila rukuk tu, perbuatan membongkokkan badan kepada Allah Ta'ala disebut khusyuk. Ya, kita mengkhusyukkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu bila kita semayang, bila kita khusyuk, kita kena faham makna-makna yang Nabi baca suruh kita. Itu bila khusyuk, bila kita rukuk, kita sebut Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhanku, penjagaku, pelindungku, penciptaku, yang maha agung dengan segala kepujian, sifat-sifat sempurnanya. Sebab apa? Kalau kita faham makna zikir rukuk itu, kita akan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Tengok malaikat khusyuk kepada Allah, Jibril AS. Nabi kata dalam hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marartu bi Jibril lailata usriya bi bil mala'il a'la wa huwa kal hilsil bali min khashyati Allah azza wa jalla. Ya. Dia kata, aku lalu pada malam, dibawa aku berjalan malam dengan para malaikat, dan aku tengok Jibril itu dalam keadaan seumpama kain buruk yang terlantak, kerana takut kepada Allah Ta'ala. Khusyuk Jibril, ya, beribadat kepada Allah Ta'ala. So ini adalah khusyuk. Dalam Quran dan Sunnah banyak menceritakan tentang khusyuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata tentang Nabi SAW masa dia keluar sembahyang istisqa, minta hujan. Kharaja Rasulullah SAW mutawadhi'an mutabadhila mutakhashi'an mutarassilan mutadarri'a. Nabi bila keluar sembahyang istisqa dalam keadaan merendah diri, mutabadhila, pakai baju yang buruk-buruk, ya, mutakhashi'a, dalam keadaan khusyuk, mutarassilan mutadarri'a, dalam keadaan tak peduli, dan tadarru', merendah diri kepada Allah Ta'ala. Walam fasalla raka'atain, Nabi salat 2 rakaat kama yusalli fil aid, macam sembahyang raya, takbir 7 kali, 5 kali. Walam yakhutub khutbatakum hadhi, dan Nabi tak khutbah macam khutbah kamu. Zaman dia pemerintah disalahkan khutbah satulah, walaupun khutbah istisqa tapi tidak ada tadarru'. Sedangkan khutbah ni kena tadarru' bila kita minta hujan kepada Allah Ta'ala, ya. So ini adalah apa disebutkan tentang makna khusyuk dan kedudukan khusyuk. Kemudian kata sahib Manazil As-Sa'iri, dia kata khusyuk ni ada 3 darjat. Salah darajat. Darjat pertama ialah at-tadhallulu lil amri wal istislamu lil hukmi wal ittidha'i li nazaril haqq. Yang pertama sekali khusyuk ni, peringkat awalnya ialah at-tadhallul lil amri, ay talaqqihi bi dhillatil qabuli wal inqiyadi wal imtithal wa muwata'ati adh-dhahir al-batin ma'a idhhar ad-dha'f والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل والإعانة عليه حال الفعل وقبوله بعد الفعل. Yang pertama, darjat yang pertama ada 3 perkara. Darjat pertama ada 3 perkara. Yang pertama ialah at-tadhallulu lil amri, menghina diri kepada perintah Tuhan. Yakni Ibn Qayyim kata
Bila datang perintah Tuhan, kamu kena terima perintah Tuhan dalam keadaan kamu menerima sepenuh jiwa kamu, dalam keadaan kamu rasa hina. Patuh dan melaksanakannya. Yang batin kamu sama dengan zahir kamu. Dalam keadaan kamu menzahirkan ketidakmampuan, kedhaifan nak melaksanakan, kamu perlu bantuan Allah sebelum kamu buat. Ketika kamu buat dan kamu perlu penerimaan Allah. Sebab itu tengok bila nak sembahyang. Hayya 'alas salah. Kita kena jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Itulah. Kena tak boleh mendabik dada. Aku akan sembahyang dengan kuasa aku, dengan kemampuan aku. Dah. Nak pergi sembahyang, kita minta tolong Tuhan. Ya Allah, ni dah panggilanmu. Aku nak kena sembahyang, wajib, tapi aku ni bukan ada tenaga, tak ada daya upaya. Engkau kena tolong aku, Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tolong aku, Ya Allah. Kalimah isti'anah, kalimah minta tolong kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Bila dah salat, kita minta lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa lagi dalam sembahyang. Minta hidayah lagi dalam sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Lepas sembahyang, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minta doa lagi. Minta Tuhan terima. Rabbi qini azabaka yawma tajba'u ibadak. Lepas sembahyang, doa. Kan? Itu maknanya kita minta amal ibadat kita diterima. Minta sembahyang kita tu jadi pelindung daripada azab hari akhirat. Kan? Lepas sembahyang maghrib dan subuh, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Tak lindung. Ya. Semua kita kena faham tu. Kan? Itu yang pertama. Bagi peringkat yang pertama. Elemen pertama, peringkat pertama. Yang kedua, al-istislamu lil hukmi. Menyerah diri kepada hukum. Ya. Jangan dilawan hukum syarak Tuhan dengan pandangan sendiri atau syahwat. Ya. Apatah lagi kalau ia berkaitan dengan perkhabaran Tuhan tentang dirinya sendiri. Jangan kamu duk bincang. Kalau ada Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman istawa, saya bincang lah. Saya duk pergi melawan lah. Dah. Demikian juga hukum bila datangnya musibah. Kena terima, kena sabar. Yang ketiga, al-ittida'u li nadharil haqq. Hendaklah kamu rasa rendah diri, rasa hina dengan pandangan Tuhan kepada kamu. Rasa kerdil diri depan Tuhan. Bahawa Tuhan duk tengok kita rasa kerdil depan Tuhan. Sebab tu Tuhan kata, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut berdiri depan Tuhannya, baginya 2 syurga. Tuhan bagi 2 syurga, cik oi. Dapat 2 syurga, bukan 2 bilik. 2 syurga untuk dia. Dia ada 2 syurga, dia boleh tukar-tukar. Start duduk syurga ni, start duduk syurga tu. Bagi siapa yang takut depan Tuhan dia. Kemudian ini derajat yang pertama daripada derajat khusyuk. Iaitulah yang pertama, kita kena menyerah diri kepada rasa hina. Apabila kita datang perintah Tuhan, kita kena terima dalam keadaan kita rasa kita ni hina dan kita ni hamba yang dhaif, yang perlukan bantuan dan hidayah bimbingan Tuhan dan penerimaan Tuhan terhadap amalan kita. Yang kedua, kita jangan melawan perintah Tuhan. Yang ketiga, kita hendaklah tawaduk, rasa hina, rasa kerdil
diri kita ni di hadapan pandangan Tuhan. Itu khusyuk peringkat pertama. Peringkat yang kedua dia kata taraqubu afatin nafsi wal amal wa ru'yati fadli kulli dhi fadlin 'alaika wa tanassumi nasimil fana. Ini ayat dia berbunga sikit, nak kena faham. Ya. Dia kata hendaklah kamu menanti-nanti kamu mengawasi taraqub. Hendaklah kamu mengawasi afatun nafs, celaan-celaan diri. Bahaya ni. Aib-aib yang ada pada diri yang boleh menjejaskan ibadat. Kena perhati. Kena awasi. Kena kawal. Dan amalan-amalan. Cacat-cacat celah amalan yang boleh merosakkan amalan kamu. Dan hendaklah kamu memandang fadilat. Setiap yang ada fadilat ke atas kamu. Ya. Yakni kamu kena menunaikan hak. Ya. Wa tanassumu nasimil fana, dan merasai bayu-bayu fana, lebur. Jadi kena syarah panjang sikit. Ya. Dia kata kalau kita khusyuk, kita nak khusyuk peringkat yang kedua ialah yang pertama, maksud kataan ni kata Ibn Qayyim, hendaklah dia menanti, dia mencari-cari, mengawasi kekurangan diri dan amalan dan aib dirinya. Kerana dengan dia merasai kekurangan dan aib dirinya, dia akan khusyuk. Dia rasa dia ni hina, dia banyak dosa, amalan dia banyak kurang. Dia tak boleh rasa, oh ya, aku dah buat amalan banyak, aku ahli syurga. Itu berdasar, itu celaka. Na'udzubillah min zalik. Ya? Orang berjaya dia takkan rasa macam tu. Dia sentiasa antara takut dan harap. Ya? Adapun melihat fadilat, setiap orang yang ada fadilat ke atas kamu, yakni hendaklah engkau meraihkan hak-hak manusia dan kau tunaikannya. Dan engkau tidak melihat apa yang mereka lakukan bersama dengan kamu itu daripada hak kamu ke atas mereka. Jangan kamu tuntut hak kamu daripada makhluk. Ya. Yakni kita laksanakan hak yang Tuhan wajibkan kepada kita untuk orang. Kita kena tunaikan. Dan terutama sekali hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Jadi untuk mendidik, untuk kita rasa kita tunai hak ni, yang pertama dia, kita kena rasa bahawa kita ni di antara tarbiyah diri ialah apa saja yang orang buat kepada kita daripada kebaikan, kita tak rasa itu adalah hak yang patut kita dapat. Itu kurnia Allah. Dan apa kebaikan yang kita buat kepada orang, kita kena rasa ini tanggungjawab aku kepada mereka. Bukan benda yang aku nak tuntut ganjaran daripada mereka. Ini adalah kewajipan, yang hak mereka aku bagi balik. Ganjaran daripada Allah. Ibn Qayyim kata, Al-Arif Billah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah pesan, Al-Arif la yara lahu ala ahadin haqqa, wa la yashhadu lahu ala ghairihi fadla, falidhalika la yu'atib, wa la yutalib, wa la yudarib. Orang yang arif billah, orang yang sufi, yang fana, lebur dirinya dari Allah, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ialah orang yang tidak melihat dirinya ada hak atas siapa. Maksudnya dia tidak ada rasa orang ni patut layan aku macam ni, orang ni patut bagi aku macam ni. Tak rasa. Ya. Dan ini mesti ada bagi orang yang menuju kepada maqam fana, maqam nak meleburkan diri dan untuk baqa kekal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan tidak bersaksi baginya atas lainnya sebarang fadilat. Dia tidak melihat dia ada kelebihan atas orang lain, bahawa aku ni ada minnah, ada benda yang aku boleh ungkit pada orang. Tak ada. Dia tak rasa macam itu. Ya. Oleh demikian itu, dia tidak mencela, tidak menuntut, tidak apa orang kata mengungkit, ya,
Dia tidak berdagang dengan manusia. Itu kan aku tolong hang macam tu. Hang patut buat macam ni kat aku. Hang tak layan aku dulu buat. Ini bukan sifat al-arif billah, al-fani fillah. Fi iradati syar'iyyah. Taban. Orang yang arif billah, yang mengiktiraf akan Allah, dia tidak ada ini. Dia tidak ada rasa manusia ada hak yang mereka kena bagi kepada dia. Apa saja kebaikan yang mai pada manusia, yang dia lihat itu adalah karunia ilahi. Itu semata-mata karunia ilahi. Tidak lebih daripada itu. Semuanya fadilat Allah kepada dia. Allah lah yang ada minnah, yang ada ungkitan pada dia. Dan apa sahaja kebaikan yang dia buat pada makhluk yang lain, itu adalah tanggungjawab. Hak makhluk yang dia kena tunaikan, yang Allah suruh dia. Dia berbakti kepada ibu bapaknya, dia berbakti kepada jirannya, dia berbakti kepada kawan-kawan, dia berbakti kepada isterinya, suaminya, anak-anaknya. Itu semua baginya adalah kewajipan dia. Dia tak ada nak ungkit-ungkit di belakang hari. Orang yang macam ni, Tuhan jamin hak dia, dia jangan takut. Dia takkan perlu ungkit punya, garanti punya. Tuhan akan jamin hak dia, terlaksana. Anak dia confirm akan berbakti balik kepada dia. Ya? Suami atau isteri dia mesti akan jaga hak dia juga. Jiran-jiran dia mesti akan tunaikan hak dia juga. Jangan takut. As long as you do what you do lillahi ta'ala, ganjaran daripada Tuhan pasti. Kerana Tuhan tidak mungkir janji. Ya? Maka dia tidak mencela, ya? Tidak menuntut, ya? Tidak menjadikan kebaikan itu sebagai modal untuk dia ungkit daripada manusia. Tidak. Dan dia kena merasai hembusan bayu fana. Di mana kata Ibn Qayyim, memang tidak dapat dinafikan, khusyuk adalah jalan menuju kepada fana yang kita nak capai. Nak capai makam wilayah kewalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah. Kita semua ni nak beribadat untuk apa? Supaya kita menjadi wali Allah. Karena kalau kita tak jadi wali Allah, dia tidak ada pilihan lain. Dia hanya ada dua pilihan. Sama ada awak adalah wali Allah atau awak adalah wali syaitan. Kita tak ada tengah-tengah. Faham tak? Dia dua aja. Di akhirat nanti ada dua saja. Sama ada you di pihak Allah daripada partai Allah Ta'ala, atau you daripada partai syaitan. Kalau you wali Allah masuk syurga, kalau you wali syaitan masuk neraka. Dia tak ada pilihan. Tak? Jadi wali ni bukan benda seronok-seronok jadi ada super power, bukan. Wali Allah ni maknanya hamba Allah yang paling dekat dengan Allah. Dan hukumnya fardu ain. Wajib atas setiap daripada kita fardu ain menjadi wali Allah. Kerana kalau tak jadi wali Allah, dia tidak ada pilihan yang ketiga. The only option left is to be the foe of Allah, the friend of syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Tak ada pilihan ketiga. Kalau you bukan wali Allah, you musuh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Takut. Fafham dzalika jayyida. Faham betul-betul. Ya, wali Allah ni bukan cerita dongeng. Oh, dia ada super power, dia boleh jalan atas air. No. Wali Allah ni hamba Allah. Waliullah maknanya al-qarib min Allah, orang yang dekat dengan Allah. Dan hukum mendekatkan diri kepada Allah, wasjud waqtarib. Hendaklah kamu sujud dan dekat. Al-amru lil wujub. Wajib mendekatkan diri kepada Allah. Hukumnya wajib. Wabtaru ilaihil wasilah. Hendaklah kamu cari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Wajib. Maka menjadi wali Allah adalah wajib. Kalau tak jadi wali Allah, jadi wali syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Dan berbaki kita nak bincang derajat yang ketiga. Iaitulah derajat yang tertinggi daripada khusyuk itu apa dia?
Yang ini kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Sambungannya bi'inillahi ta'ala. Mudah-mudahan apa disampaikan pada hari ini adalah kebaikannya, adalah manfaatnya. Semoga kita diberikan keberkatan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Selamat menyambut Aidil Adha Mubarak. Kullu am wa antum minal a'idina wal faizin. Semoga menyambut perayaan itu dapat anugerah dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maaf zahir dan batin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.